Ya, Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. 主内的姐妹们，下午好。 Hari ini kita akan kembali bersama-sama beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. 今天我们同样的要赞美神，要听神的话语，来思想神的话语。 Sebelum sama-sama dengar firman Tuhan, kita mau bernyanyi sebuah lagu. 还没听到之前，我们来献上一首诗歌给我们的神。 Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku.
kuasa melimpah bagimu. Ya, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. 我们一起来做祷告。 Bapa di dalam surga, terima kasih saat ini kami diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau mengenal setiap kami anak-anak-Mu. Ada berbagai hal yang seringkali kami takuti di dalam dunia ini. Ada berbagai hal yang seringkali membuat kami khawatir. Tapi hari ini kami mau belajar bahwa di dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan kami mau sama-sama belajar berharap kepada Tuhan. Dan kami mau sama-sama belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin。 Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah menghadapi ketakutan dengan pengharapan. 今天我们的讲题的主题就是以信盼望来面对害怕。 Nah, saudara, apakah di antara kita ada yang pernah merasakan ketakutan? 姐妹们，我们当中有没有人曾经有害怕过？ Tentu saja pernah dong, sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini, kita pernah merasakan yang namanya takut. 当然，我们活在世界上，没有一个人可以免去这个害怕感。 Uniknya ketakutan ini berubah seiring bertambahnya usia, saudara. 很特别的是，这些害怕感随着我们的年龄会变化的。 Jadi saudara, ketakutan itu dimiliki oleh segala usia, mulai dari anak kecil sampai orang tua sampai lansia pun memiliki yang namanya ketakutan. 所以这个害怕感，无论是从幼儿、中年人一直到老年人，都有感觉过这些害怕感。 Kita adalah orang yang memiliki Allah yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang siap sedia menolong kita. 我们有一个浩大的神，他有耳朵可以听到，他有他的膀臂可以帮助我们的神。 Namun selama di dunia ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita dan itu seringkali membuat kita takut. 但是同样的，在生活当中，我们将会面对很多的问题，以至于会让我们觉得害怕。 Lalu jadinya bagaimana ini? Kita ini adalah orang percaya pada Tuhan, tapi ada banyak hal menakutkan dalam dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? 那我们现在怎么样呢？纵然我们是基督徒，但是在生活当中，我们还会面对很多的害怕、很多的问题，怎么样来面对它呢？ Kita akan belajar sama-sama dari kisah Nabi Elia. 今天我们来学习圣经人物，就是名叫以利亚先知。 Saya akan membacakan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua, berbunyi demikian. Tinggalkanlah tempat ini, pergilah ke timur, ke seberang sungai Yordan, dan bersembunyilah di sana, dekat anak sungai Kerit. Engkau dapat minum dari anak sungai itu, dan burung gagak akan kusuruh membawakan makanan untukmu. Elia menuruti perintah itu dan pergi ke anak sungai Kerit lalu tinggal di situ. Ia minum dari anak sungai itu dan makan roti dan daging yang dibawa oleh burung gagak setiap pagi dan setiap sore. Nah saudara, ini adalah sebuah kisah tentang Tuhan yang menyuruh nabinya untuk melakukan sebuah perintah. 这个故事告诉我们，神命令以利亚，叫他进行一个使命。 Jadi Tuhan menyuruh Elia untuk menyampaikan sebuah pesan kepada Raja Israel yang notabene adalah penyembah Baal. 神要以利亚先知去告诉当时的以色列王，叫做亚哈王，他是一个拜偶像的王。 Pada saat itu raja yang menjabat adalah Ahab. 当时这个正在政的王叫做亚哈王。 Lalu Tuhan memanggil Elia dan meminta Elia menyampaikan satu pesan kepada Ahab. 所以神就差派以利亚先知告诉亚哈王一个神的旨意。 Isi pesannya adalah kabar yang buruk dan menakutkan. 他的神要托付的信息就是非常可怕的信息。 Elia menyampaikan kepada Ahab bahwasannya di Israel tidak akan turun hujan selama 2-3 tahun. 以利亚先知告诉亚哈王说，这2到3年里面，从天上不会落下一滴雨来。
Saudara, ini adalah kabar yang sangat buruk bagi Ahab karena kalau tidak turun hujan selama 2-3 tahun, kemungkinan besar kerajaan Israel akan mengalami banyak sekali kesengsaraan. 我们可以晓得，假如在2到3年里面一滴雨都不下在地上的话，这会带给这个地方的居民很大的困扰，很多的危机。 Saudara, Elia ini bicara kepada raja yang memiliki kuasa yang sangat besar. 以利亚先知对这个拥有很大权柄的亚哈王， Ahab bisa saja langsung memenggal kepala Elia pada saat itu karena isi pesannya seperti itu. 因为这些信息里面的含义，亚哈王随时可以砍掉以利亚先知的头。 Nah, saudara, di sini kita melihat di dalam perikop ini Elia itu menjadi ketakutan. 在这个他已经说了这句话以后，我们可以看到圣经里看到以利亚开始害怕了。 Di dalam perikop yang barusan saya baca, di tengah persembunyian Elia pun Tuhan menjaminkan satu hal kepada Elia. 在以利亚先知躲避的这个地方里，神保证他一件事。 Apa yang Tuhan jaminkan kepada Elia? 那他对以利亚保证什么呢？ Elia tidak akan kelaparan dan tidak akan kehausan. 以利亚先知不会缺乏食物、饮水。 Lalu bagaimana cara Tuhan memelihara kehidupan Elia? 那以利亚被神怎么样来保护呢？ Tuhan katakan bahwasannya dia akan minum dari air yang ada di sungai Kerit. 神告诉以利亚，你可以喝基利水旁的水。 Lalu makannya bagaimana? 那他的食物从哪里来呢？ Tuhan katakan akan ada burung gagak yang membawakan roti kepada Elia pagi dan sore. 神告诉以利亚，每早晚会差派乌鸦把这个饼干叼给以利亚先知。 Saudara, dari sedemikian banyak burung yang ada di dalam dunia ini, 姐妹们，在这众多的鸟类当中， Tuhan memilih burung gagak. 神拣选了乌鸦。 Burung gagak ini burung yang seperti apa sih? 这乌鸦是怎么样的鸟呢？ Jadi ternyata burung gagak ini adalah burung yang merupakan pemakan bangkai. 乌鸦其实它的每日的食物都是这些腐朽的尸体肉， Tetapi burung ini dipakai Tuhan untuk memberi makan Elia. 但是神使用这些肮脏的这个乌鸦来喂养以利亚先知。 Saudara, ini menunjukkan bahwasannya Tuhan itu bisa memakai segala hal untuk memelihara umatnya. 在这里我们可以看到，浩大的神可以使用一切来保护他的子民。 Elia sudah melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan memelihara kehidupannya. 以利亚已经完成了神的使命，所以神就怎么样的来保守他的生命。 Tuhan tidak membiarkan orang yang melakukan perintahnya itu hidup tanpa pemeliharaan Tuhan. 神从来不允许顺服他旨意的人活在缺乏当中。 Tuhan adalah Allah yang begitu bertanggung jawab kepada ciptaannya. 神对他所有的创造物都有责任感。 Dan kita menyaksikan dari kisah Elia bahwa tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi Tuhan kalau Tuhan mau memelihara kehidupan kita. 从以利亚先知的这个事件当中，我们可以看到，神假如要保守他的子民，没有什么是不可能的。 Lalu saudara, menurut mitos, burung gagak ini sebetulnya identik dengan kabar buruk. 我们可以晓得，在传言当中、预言当中，这个乌鸦是带来不好信息的象征。 Tapi kita melihat dari kisah Elia, sesuatu hal yang dipandang buruk oleh manusia bisa dipakai Tuhan untuk memelihara umatnya. 但是我们可以看到，从人所传的这些不好的事件，神可以使用它来保护他所爱的人。 Jadi tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi Tuhan untuk memelihara kehidupan umatnya. 所以没有什么是对神来说不可能来保护他所爱的子民。 Saudara, jika kita melihat pemeliharaan Tuhan itu begitu besar, 假如我们看到神这样广大的这么爱他的子民的话， dan pertolongan Tuhan itu begitu nyata,
神的帮助是这样的真实的实现的。 Maka apakah ada hal di dalam dunia ini yang terlalu menakutkan untuk kita lewati? 难道在世界上还有什么可怕的事让我们独自的面对它吗？ Saudara, sebetulnya tidak ada hal yang terlalu menakutkan jika kita percaya kepada Tuhan. 姐妹们，假如我们相信信靠神的话，世界上没有什么大事是可以让我们害怕的。 Namun terkadang keraguan dan ketidakpercayaan kita pada Tuhan yang membuat banyak hal yang rasanya menakutkan sekali di dalam dunia ini. 因为我们的怀疑，因为我们的不信，以至于我们面对的问题变成很害怕、很可怕。 Bahkan karena begitu menakutkannya kita lupa bahwa kita punya Tuhan. 有时候，当我们害怕到一个地步，我们忘了我们有个全能的神。 Kita lupa bahwa Tuhan itu sanggup menolong, memelihara, dan menjaga kita. 我们忘了我们的神可以保护我们、照顾我们、帮助我们走过这些的困难。 Keraguan kita pada Tuhan membuat seolah-olah Tuhan itu sangat kecil. 我们因为怀疑，让我们觉得神是很渺小。 Dan ketakutan kitalah yang lebih besar daripada Tuhan. 我们所面对的问题，我们的害怕远远超过我们的神，我们只会这样想。 Padahal sebetulnya jika kita pikirkan kembali, apa yang kita takutkan tidak pernah lebih besar daripada Tuhan yang kita percaya. 假如我们反过来想的话，我们所面对的无论多大的问题，从来不会大过我们永远浩大的神。 Maka dari itu saudara, ketika kita merasa takut pada keadaan, situasi, atau berbagai hal yang akan kita hadapi, 所以姐妹们，当我们面对生活上无论是什么问题的时候， mari kita sama-sama mengingat dari kisah Elia ini, 让我们再次记得以利亚先知的这个故事， bahwa walaupun ada kondisi hidup yang menakutkan, tapi kita bersama-sama dengan Tuhan pencipta alam semesta. 纵然我们要面对无论是多大的困难是我们不能面对的，但是我们可以与我们同在的神一起来面对它。 Itu adalah hal pertama yang perlu kita ingat ketika kita menghadapi ketakutan. 这是第一点，当我们面对问题的时候，我们要纪念神。 Saudara, ada satu hal yang saya takutkan hingga hari ini. 姐妹们，有一件事是我知道今天我还是觉得害怕的。 Saya tinggal di Siantar dan orang tua saya ada di Bogor. 我自己住在仙达市，而我的双亲是住在波波城。 Dan orang tua saya sudah tidak muda lagi. 我的父母已经不再年轻了。 Satu ketakutan saya adalah bagaimana jika mereka sakit sedangkan saya lagi ada jauh di kota Siantar. 我常常挂虑，就是有一天我的父母有什么身体不舒服的时候，我又这么远，我该怎么办呢？ Atau yang paling menakutkan adalah bagaimana seandainya jika suatu hari nanti Tuhan memanggil mereka, lalu saya sedang tidak berada di sisi mereka. 或者更糟糕的是，有一天神呼召我的父母的时候，而我这么远，我该怎么办呢？ Itu hal yang setiap kali saya pikirkan itu membuat saya takut. 假如我想起这些事的时候，我会觉得很害怕。 Takut ditinggalkan oleh orang yang begitu saya sayangi. 我害怕我这么爱的人会离开我。 Nah saudara, ketakutan-ketakutan ini begitu dekat dengan hidup kita. 所以这些所谓的害怕，常常跟我们是很亲近的。 Ada begitu banyak ketakutan. 真的是很多的问题，我们是要觉得感到害怕的。 Namun mari sama-sama kita belajar kembali hal kedua yang harus kita miliki ketika kita merasa takut. 所以我们在这里要思想第二件事，就是当我们面对害怕的时候，我们应该怎么办？ Kita belajar tentang kuasa Tuhan yang luar biasa. 我们来学习神的能力超越过所有的一切。 Saya akan membacakan kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 sampai 4. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Ini tetap dari kisahnya Elia. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar,
Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, ketakutan yang dialami Elia begitu luar biasa. 姐妹们，以利亚先知现在所面对的害怕，这样的大到他自己不能承受了。 Ia menjadi buronan dari Ratu Isabel yang sudah jelas mengeluarkan satu perintah untuk membunuh Elia. 因为伊斯别王后出了一道命令，要追杀以利亚先知。 Elia begitu ketakutan membayangkan saya akan mati di tangan Isabel. 所以以利亚先知就觉得他一定会被以斯别王后所杀害。 Ia sudah melawan Nabi Baal yang ratusan jumlahnya. Namun, apakah ia juga akhirnya harus mati di tangan Isabel? 他以利亚先知独自一个人可以杀死400个先知、假先知，但是他现在害怕面对以色列的皇后的命令。 Saudara, kalau kita membaca kisahnya Elia, memang kisah Elia ini berakhir bahagia. Elia akhirnya diangkat oleh Tuhan ke surga. 当我们读到以利亚的生平的时候，最后我们可以看到非常美好的结局，就是以利亚与主同行。 Maka ketika kita baca kisahnya Elia, mungkin tidak terlalu mendebarkan bagi kita karena kita sudah tahu akhirnya Elia akan bahagia bersama dengan Tuhan di surga. 当我们读这个以利亚先知的书的时候，我们可以看到我们不再觉得害怕，因为我们晓得他的结局是美好的。 Namun kalau kita betul-betul melihat di posisi hari ini, di posisi saat ini Elia sama sekali tidak tahu bahwa nantinya akan terjadi hal yang seperti itu. 但是我们可以回想一下，当时以利亚先知完全不晓得有一天他会与神同行。 Bahkan Elia juga nggak tahu dia bakal selamat atau enggak nih dari Ratu Isabel. 甚至他自己不晓得他会不会从这个以色列皇后的手中得救。 Kalau dia tahu dia akan selamat, dia nggak perlu bersembunyi dan ketakutan. 假如他先晓得他会从这些困难当中被救出来的话，他就不会有这么多的害怕感了。 Tapi Elia saat ini dia bersembunyi dan ketakutan, bahkan ingin mati karena dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. 但是以利亚先知现在正在害怕，他躲避，甚至他求死，因为他不晓得后面会发生什么事。 Ketika Elia katakan dia takut dan dia mau mati saja rasanya, Tuhan menjawab Elia dengan cara demikian. 当以利亚先知向神求死的时候，神用这样的方式来回应他。 Tuhan menunjukkan kuasanya di hadapan Elia. 神在以利亚面前展示他的能力。 Saudara, kalau kita memperhatikan, di situ Tuhan pertama menunjukkan angin besar yang kuat. 首先，神向以利亚展示有一个大的风暴， Bahkan angin itu membelah gunung dan memecah bukit. 甚至这个风暴可以把一座的山把它劈开，然后石头都飞得很远。 Lalu Tuhan juga menyatakan dirinya di dalam gempa. Tuhan menunjukkan gempa bumi yang begitu dahsyat di hadapan Elia. 在以利亚面前，神也展示了就是有大地震。 Lalu kemudian Tuhan juga menunjukkan api di hadapan Elia. 同样在以利亚的面前，神也展示了有这些的火焰。 Dan yang terakhir Tuhan menunjukkan angin sepoi-sepoi kepada Elia. 最后，神使用这微微的小风来吹以利亚。 Dan disitulah Tuhan hadir. 在那个时候，神就降临了。 Saudara, Elia ketakutan tapi Tuhan menunjukkan kuasanya. Apa maksudnya? 当以利亚害怕到这个极点的时候，神展示了他的大的能力，这是什么意思呢？ Supaya Elia ingat siapa Allah yang dia percaya, siapa Allah yang mengutusnya. 让以利亚先知可以明白了解是谁差派他，是谁给他这个使命。 Allah yang menjaga Elia dapat mengendalikan alam semesta yang tidak dapat dikendalikan satu orang pun manusia. 神可以掌控宇宙万物，不是任何人可以做到的。 Jika dibandingkan kuasa Isabel dan kuasa Tuhan, tentu Isabel tidak ada apa-apanya. 假如我们相比较的话，神的能力与以色列皇后的能力是不能相提并论的。 Seolah Tuhan itu mau mengatakan kepada Elia, Elia, kenapa kamu takut terhadap hal yang sangat kecil di hadapanku?
就好像神告诉以利亚先知说，在我面前为什么你会害怕到这个地步？ Aku ingatkan kamu betapa besar kuasa yang kumiliki. 我现在向你展露我的能力是何等的浩大。 Baik itu angin, api, udara semua dapat Tuhan kendalikan. 无论是暴风，无论是地震，无论是微风，神都可以控制它。 Jadi mengapa kamu takut, Elia? 所以以利亚，你为什么害怕呢？ Saudara, yang terjadi adalah ketika Elia melihat kuasa Tuhan yang begitu besar. 姐妹们，当以利亚看到神这样浩大的能力的时候， Dengan indah dia mengingat kembali siapa Allah yang dia percaya. 他就重新回想起他的神到底是谁。 Lalu dia tidak lagi mengeluh ketakutan dan ingin mati. 所以他就不再发怨言，甚至是求死了。 Melainkan dia bergerak kembali ke Yerusalem. 所以他就马上的启程回耶路撒冷去。 Dan dia melakukan apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan selanjutnya. 接下来他就按照遵行神的旨意。 Elia memiliki keberanian ketika dia menyaksikan, mengingat kuasa Tuhan yang begitu besar. 以利亚重新恢复他的信心，就是他自己亲眼看到神的浩大的能力。 Saudara, waktu kita ketakutan, hal yang sering kita lupakan adalah kuasa Tuhan. 姐妹们，当我们觉得害怕的时候，我们常常忘了我们有一个这么能力这么浩大的神。 Padahal sepanjang perjalanan hidup kita, kita juga tentu pernah merasakan kuasa Tuhan. 当然，在我们走人生路途当中，我们从来没有缺乏过看到、感觉到神的能力在帮助我们。 Kalau kita ingat-ingat lagi pergumulan kita di masa lalu yang rasanya begitu berat, 当我们回想以往我们所面对的这些问题的时候， tapi hari ini pergumulan itu bisa selesai karena pertolongan Tuhan. 但是这些已经过去的我们所谓的大问题，神已经帮助我们把它解决掉了。 Maka kenapa kita takut menghadapi pergumulan yang selanjutnya? 那我们为什么害怕面对将要来的这些可能是害怕呢？ Karena Tuhan yang sama yang menolong kita di pergumulan sebelumnya akan menolong kita juga di pergumulan yang akan datang. 因为神已经帮助我们以往的困难、以后的困难、以后的问题，神同样会帮助我们。 Maka dari itu saudara, sebetulnya jika kita pikirkan kembali, 姐妹们，假如我们回想起来的话， di dalam dunia ini tidak ada hal yang terlalu menakutkan. 在世界上我们面对的问题从来不会有多大的问题， Karena Allah, pemilik alam semesta, pemilik dunia ini, ada bersama dengan kita. 因为创造宇宙万物、统领宇宙万物的神与我们同在。 Maka dari itu pemazmur itu pernah mengatakan, sekalipun di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. 所以诗人在诗篇里告诉我们：纵然在死荫的幽谷，我不再害怕。 Bukan karena dia hebat, 不是因为诗人有多么的厉害， bukan karena dia punya kuasa, 不是因为诗人有能力权柄， tapi karena pemazmur punya Tuhan, 但是诗人有一个神， sama seperti kita. 就好像今天我们每一个姐妹们， Kita juga punya Tuhan. 我们同样有一位神， Kita punya Tuhan Yesus yang mencintai kita, 我们有一个爱我们的主耶稣， pemilik alam semesta, pencipta jagat raya yang begitu mengasihi kita. 他创造宇宙万物，统领宇宙万物，但是他这么细腻的爱我们。 Maka apakah ada hal yang terlalu menakutkan di dalam dunia ini? 那在世界上还有什么大的问题会让我们觉得害怕吗？ Sebetulnya tidak ada. 应该来说是不再有问题了。 Maka dari itu mari kita sama-sama belajar percaya 所以姐妹们，我们一起要来学习怎么样来信靠， kepada Tuhan yang memegang kehidupan kita. 来信靠掌控我们生活生命的全能神。 Bahwa di dalam penjagaan Tuhan kita akan aman. 在神的保守当中，我们一定会很安全。 Di dalam penyertaan Tuhan, lembah kekelaman pun akan kita lewati. 在神的同在当中，无论是走过死荫的幽谷，他一定与我们同在。 Kesengsaraan apapun akan kita lewati bersama dengan Tuhan. 无论我们面对多大的困难，神一定与我们一起走过。 Mari sama-sama kita belajar mengingat dua hal ini ketika kita mengalami ketakutan.
所以姐妹们，当我们面对问题或者我们觉得害怕的时候，我们要记得这2件事。 Yang pertama, ingat pemeliharaan Tuhan itu nyata. 我们要记得神的保守看顾是实在的。 Yang kedua, mari kita sama-sama ingat bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. 第二，我们要记得就是神的能力是浩大到不能比拟的。 Mari kita berdoa. 姐妹们，我们一起来做祷告。 Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh sama-sama belajar bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dan kuasa Tuhan yang begitu besar, sehingga tidak perlu ada hal yang kami takutkan di dalam dunia ini. Tuhan, jika di antara kami yang mendengarkan firman Tuhan, Kau melihat bahwa kami masih merasakan ketakutan akan pergumulan, ketakutan akan kesengsaraan, bahkan ketakutan akan penderitaan. Tuhan, ajarkan kami untuk lebih banyak memikirkan Tuhan dan beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang akan terus menemani kami sekalipun kami harus menghadapi penderitaan, kami harus menghadapi kesengsaraan, tetapi biarlah iman kami boleh terus membara, boleh terus berkobar di hadapan Tuhan yang menciptakan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.